Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan dan Kejahatan oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab 1 Pasal 3. Tingkatan-tingkatan kejahatan yang dilarang. Sekarang kita periksa pula dengan ringkas tingkat-tingkat kejahatan yang 3 yang mengumpulkan segala jenis kerja kejahatan itu. Penerangan yang telah diberi bagi peringkat kerja berbuat baik tadi adalah merupakan pihak positif dalam perkara kemajuan dan perkembangan budi mulia manusia. Maka tiap-tiap ada pihak positif, tetaplah mesti ada pihak negatifnya pula yang bertimbal dengan pihak positif itu. Adapun pihak negatif dalam soal ini bukanlah mencogankan kemajuan dan kejayaan, tetapi sebaliknya kerosakan dan kebinasaan jika tidak diendahkan dan ditaati larangan itu. Maka ini adalah digambarkan dalam 3 tingkat kejahatan yang terkandung sepenuh-penuh isinya dalam 3 patah perkataan, al-fahsya, al-munkar dan al-bagh, dalam ayat baik jahat yang kita periksa ini, yakni ayat 90 surah An-Nahl. Al-fahsya. Perkataan al-fahsya itu ialah batu daripada beberapa pecahan yang terpecah dari kata perbuatan fahusha yafhushu. Dan maknanya berlaku melampau sangat, terkeluar daripada batas sempadan yang patut, berkeadaan tidak terpelihara dalam had-had sopan dan sederhana, bersifat tidak patut pada timbangan akal, juga maknanya berlaku tak malu, kotor, cemar, carut, lucah, lacur. Jika dikata afhasha, artinya menggunakan bahasa kotor atau mencarut, melakukan kejahatan besar, berlaku kedekut dan tamak akan harta dunia. Jika fuhsha, maka kita iaitu kata nama dan artinya sesuatu kelakuan jahat yang tidak bermalu pada perkataan dan atau perbuatan. Sesuatu yang sangat keji dan diluati. Demikianlah ada beberapa pecahan lain bagi sebagai kata nama atau kata perbuatan. Tiap-tiap satunya membawa makna yang berbeza-beza serta sedikit antara satu dengan yang lainnya. Tetapi teras maknanya yang asal itu, iaitu maksud melampau batas, berbuat tak patut, tak sopan, cemar, buruk, carut, tak bermalu dan sebagainya tetap ada juga. Maka fahsya adalah satu daripada pecahan yang jadi kata nama dan dikata juga fahishah. Jika bilangan banyak, fawahish. Kedua-dua perkataan fahsya dan fahishah itu sama-sama membawa makna-makna ini lebih kurang. Perbuatan-perbuatan yang buruk, cemar, tak bermalu, barang sesuatu kejahatan yang terlampauan buruk, busuk, jelak, lucah, lacur dan kotor. Kelakuan tak patut yang amat dahsyat dan memberi malu, dosa atau kesalahan besar yang sangat buruk, kotor, busuk dan kejam, perbuatan zina, liwat dan kejahatan-kejahatan sejenisnya. Sesuatu yang melampaui batas sopan, patut dan betul, sesuatu yang berlebihan dan berlampauan dahsyat kejahatannya, perkara jijik yang sangat dibenci dan diluati. Hanya fahsya, selain daripada makna-makna tersebut, itu ada pula satu makna lagi yang tidak ada dalam perkataan fahishah, iaitu makna tamakkan harta, kedekut membayar-bayar seperti membayar zakat dan membayar hutang umpamanya. Pada jumlahnya, kerja-kerja jahat yang terliput dalam pengertian fahsya itu ialah segala jenis kejahatan yang cemar, busuk dan memberi malu jika dilihat atau diketahui orang. Sebab itu selalunya disembunyikan dia daripada pengetahuan orang dan hanya diketahui oleh orang yang melakukannya itu sahaja. Maka apabila terbuka rahsianya, itu baharulah
dirasa dahsyatnya dan jeliknya oleh sekalian yang mendengar. Inilah tingkat yang pertama daripada kejahatan-kejahatan yang dilarang itu, iaitu pada mula-mula terhad mudaratnya kepada diri orang yang berbuat itu sahaja. Al-Munkar. Perkataan mungkar ini pula ialah pecahan nama kena buat daripada perkataan angkara yunkiru, iaitu kata perbuatan yang artinya bertidak, menidakkan, tiada mengaku, tiada mahu mengaku, tiada mengikut kata. Dan mungkar itu pula berarti pada asalnya sesuatu yang tiada diakui, tiada diterima, tiada diaku kenal, tiada dipandang atau tiada diendah pun. Akhirnya, perkataan mungkar itu telah membawa makna perbuatan yang diingkari baiknya. Segala kejahatan yang terang-terang dilihat jahatnya dan dikondem terus oleh semua orang, walaupun orang yang barangkali tidak kena apa-apa kerugian atau kerosakan oleh kejahatan itu. Pendeknya, segala perbuatan yang terang-terang jahatnya dan salahnya yang ditolak dan tiada diperkenan pada mata semua orang baik-baik, maka itulah mungkar nama dia. Jadi nyatalah bukan sedikit jenis perbuatan jahat yang termasuk dalam tingkat mungkar ini, dan semuanya tak terhad diketahui berlakunya oleh diri orang yang mengerjakan itu sahaja. Bahkan kerap kali kerja-kerja yang dikatakan mungkar itu tidak terhad keburukannya mengenai siapa yang melakukannya itu saja, malahan adalah juga mengganggu dan mencederakan hak-hak orang lain. Oleh itu, teranglah pula bahawa kejahatan-kejahatan tingkat ini lebih buruk dan besar mudaratnya dari kejahatan-kejahatan fahsya. Yang demikian memang sangat layaknya telah dikira akan dia sebagai tingkat yang kedua dalam susunan darjat-darjat kejahatan. Dalam pada itu, segala kerja kejahatan tingkat fahsya itu pun sememangnya akan termasuk dalam tingkat mungkar ini juga apabila terlepas ia dari lingkungan kerahsiaannya. Al-Baghi. Ini pula ialah segala kejahatan melanggar batas keadilan, keinsafan, kesopanan, keamanan dan keselamatan umum. Maka iaitu meliputi segala perbuatan keji, buruk dan jahat yang bukan saja dilihat, disalahkan dan dibenci oleh orang-orang sekalian, tetapi juga menimbulkan susah, kerugian, kecenderungan dan penderitaan kepada mereka. Perkataan al-baghi adalah terbitan dari kata perbuatan bagha yabghi, yang bermakna mencari, ingin, suka hendak dapat. Dari situ berpecah maknanya kepada pengertian melanggar sempadan oleh sebab nafsu, sangat ingin berkehendakkan sesuatu, dan juga terbit makna berpaling daripada kebenaran atau daripada jalan hidup yang betul, melanggar perintah, melawan, menderhaka kepada kuasa yang sah di sisi hukum. Kemudian apabila ditambah ala, iaitu dia kata bagha ala, maka terbit pula makna berbuat tak patut kepada seseorang dengan mengambil haknya secara aniaya, menjarah, merampas, menyamun, merompak. Juga terbit iri hati, ingin sesuatu nikmat kepada orang lain berpindah kepada diri sendiri. Lain lagi terpecah pula daripadanya kata bigha dengan makna perbuatan berzina, kehidupan lacur. Baghiyun, jamaknya baghaya, yang bermakna perempuan lacur. Bughiyah dan baghiyah, maknanya sesuatu yang sangat diingini dan dicari. Baghi, bilangan banyaknya bugha, maknanya seseorang yang sangat berkehendak akan sesuatu lalu merampasnya dengan aniaya orang yang berbuat zalim untuk mendapatkan barang yang sangat diingininya. Pendeknya, daripada mengikutkan keinginan hati dan kehendak nafsu yang tidak bertahan, lalu melanggar batas sekatan patut dan insaf, lalu merampas barang yang sangat diinginkan itu daripada tuannya dengan jalan kekerasan. Itulah dia
di antara parti makna yang terkumpul dalam perkataan al-baghi. Maka jika hendak dipecahkan pemakanan itu satu persatu, bolehlah dikata erti yang terbesarnya melanggar batas, aniaya, kezaliman, pencerobohan, membuat rusuh dan huru-hara. Demikianlah dikira sebagai tingkat yang ketiga, iaitu tingkat yang paling jahat daripada jenis-jenis kerja kejahatan. Manusia adalah dijadikan Tuhan bermacam-macam tabiat hatinya dan kecenderungannya. Maka ajaran agama yang cukup sempurna seperti yang dibawakan oleh Al-Quran hendaklah memberi perkiraan untuk keadaan hati mereka yang berlain-lainan ini. Misalnya, ada orang yang barangkali memang bersalah dan sedia mahu membenarkan kesalahan itu jika hanya setakat melakukan perbuatan-perbuatan yang cemar dan tidak bermalu. Tetapi mereka tidak suka dilakukan perbuatan-perbuatan salah yang mudaratnya melarat kepada orang lain. Ada pula orang yang tidak mahu berbuat kekerasan, melanggar atau mengganggu hak-hak orang lain. Tetapi dirinya bergelumang dengan sifat-sifat buruk dan jahat yang mudaratnya terbatas kepada dirinya sendiri sahaja, seperti bercakap besar, berkelakuan sombong, bakhil, boros, mungkir janji, berdusta, mengumpat-ngumpat, cemburu, jahat sangka, iri hati, busuk hati dan hasad dengki terhadap orang lain. Kemudian ada pula orang yang cukup memelihara daripada kesalahan-kesalahan cemar dan tidak bermalu dan kesalahan-kesalahan busuk hati dan busuk kelakuan yang tersebut itu dan lain-lain sebagainya, tetapi ia tiada menahan dirinya daripada perbuatan melanggar, menceroboh atau mengganggu hak-hak orang lain seperti makan suap, menipu, mencuri, merampas, menyamun, merompak, membunuh, membuat fitnah, mengacau-ngacau, menghasut-hasut orang supaya menderhaka dan membuat huru-hara dan sebagainya. Maka 3 patah perkataan pendek yang dipakai dalam Al-Quran untuk menyusunkan tingkat-tingkat kejahatan seperti yang telah kita lihat ini adalah meliputi segala rupa kejahatan yang berbagai-bagai yang manusia boleh terjatuh ke dalamnya menurut masing-masing keadaan hatinya dan kecenderungan tabiatnya itu. Dengan ibarat lain, semua jenis kejahatan pun telah termasuklah dalam larangan di atas ketiga-tiga tingkatnya yang dinyatakan itu.